Soalan garis lurus ialah soalan daripada bab tingkatan 4. Garis lurus dia akan masuk dalam kertas 2, bahagian A, SPM. Kalau kita baca soalan ni, dia kata garis lurus KL. KL adalah selari. Selari ni maklumat yang penting dengan garis lurus PQ. KL dengan PQ selari. Selari apa maksudnya? Selari maksudnya ialah kecerunan dia sama. Kecerunan KL sama dengan kecerunan PQ. Itu maksud selari. Okey, kita tengok soalan dia. Soalan dia kata, cari persamaan garis lurus QL. QL yang ini. Ya, QL yang menegak ni. Kalau kita tengok, kita ada titik Q, iaitu 4, 2. 4, 2 bermaksud dekat sini ialah 4, dekat sini ialah 2. X ialah 4, Y ialah 2. Kalau saya keluarkan garis QL ni, saya lukis tempat lain. Saya lukis kat sini. Ini paksi X, ini paksi Y, ini ialah LQ. Kan? Kalau saya panjangkan garisan ni, garis ini akan potong nombor 4. Okey. Untuk garis yang menegak, persamaan dia simple sahaja. Kalau kita tengok garis ini menegak, dia potong pada nombor 4. 4 ialah X. Maka persamaan dia ialah X sama dengan 4. Okey, simple macam tu saja. Special untuk garis yang menegak. Jadi soalan ni tanya persamaan garis lurus QL. QL kan? Jadi persamaan dia ialah X sama dengan 4. Senang. Tak ada kira-kira pun. Okey. Untuk soalan B, persamaan garis lurus PQ. Garis lurus PQ. Okey. Untuk tulis persamaan garis lurus, kita mesti ada maklumat yang lengkap, iaitu Y sama dengan M X tambah C. Ini ialah M, ini ialah C. Okey. Jadi masalah sekarang ialah kita tak tahu M, kita tak tahu C. M ialah kecerunan, C ialah pintasan Y. Okey. Tapi kita tahu yang KL, persamaan dia ialah 2Y sama dengan negatif 3X tambah 36. Okey, saya buat kat sebelah tepi di sini. 2Y sama dengan negatif 3X tambah 36. Daripada persamaan ini, saya susun dulu supaya tidak ada nombor di sebelah Y ni. 2 ni saya bawa turun. Y sama dengan negatif 3X tambah 36 per 2. Okey. Lepas tu, Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 36 per 2. Negatif 3 dapat 2, 36 pun dapat 2. Okey. Y sama dengan negatif 3 per 2X tambah 18. 36 bagi 2 dapat 18. Ini ialah persamaan garis lurus bagi KL. Daripada persamaan ni, bila kita dah tak ada nombor dekat sebelah Y ni, kita boleh dapat maklumat tentang M. M untuk KL ialah negatif 3 per 2. M negatif 3 per 2. M ialah kecerunan. Ingat saya cakap, M ialah kecerunan. Disebabkan kecerunan KL ialah negatif 3 per 2, maka kecerunan PQ pun negatif 3 per 2. Kenapa sama? Sebab dia selari. Jadi negatif 3 per 2 ni, saya boleh letak dalam ni lah. Negatif 3 per 2. Okey. Ini saya nak cari siapa punya persamaan sekarang. Ini ialah saya nak cari persamaan PQ. Bila saya dah dapat maklumat M negatif 3 per 2 daripada KL, saya tak tengok lagi dekat KL,
Saya pun tak tengok lagi dekat LQ. Saya cuma fokus pada PQ sahaja. Okey. Lepas tu, daripada PQ ni, kita tengok kita ada 2 titik. Titik ni tak lengkap. Sebab kita nak kena cari nilai yang satu lagi tak tahu. Tapi titik yang ni lengkap. Lengkap maksudnya kita ada nilai X, kita ada nilai Y. X4, Y2. Jadi, saya tulis dulu ni. Y sama dengan negatif 3/2 X tambah C. C kita tak tahu. Y ialah 2, X ialah 4. Saya masukkan Y ialah 2. Negatif 3/2 X tukar jadi 4 tambah C. 2 sama dengan, yang ini kalau kita tak tahu, kita boleh tekan kalkulator. Negatif 3/2 negatif 3/2 darab dengan 4. Kita dapat negatif 6. Kita dapat negatif 6. Yang ni kita dapat negatif 6 tambah C. 2, negatif 6 ni pindah depan, dia jadi tambah 6 C. 2 tambah 6, 8 C. C ialah 8. Okey, bila kita dapat C 8, kita masukkan dalam ni. So, kita tulis semula Y sama dengan negatif 3/2 X tambah 8. Ini ialah persamaan garis lurus PQ. Okey, Y sama dengan negatif 3/2 X tambah 8. Untuk soalan C, kita nak cari nilai M yang ini, koordinat ni. M ni ialah Y sebenarnya. Jangan keliru dengan M yang tadi. M yang saya cakap tu. M yang saya cakap yang awal tu, itu ialah kecerunan. Ini ialah M, Y. M untuk nilai Y koordinat ni. Okey. Tadi kita dah ada persamaan PQ. Persamaan PQ yang kita dapat tadi ialah Y sama dengan negatif 3/2 X tambah 8 kan. So, saya asingkan dulu ni. Saya tulis semula Y sama dengan negatif 3/2 X tambah 8. Ini untuk soalan C. Kalau kita tengok, kita ada maklumat tentang X. X negatif 2. Y jadi M. So, Y saya tukar jadi M. Negatif 3/2. X saya tukar jadi negatif 2. Tambah 8. M sama dengan, yang ini semua boleh tekan kalkulator tu. Saya tekan terus. Negatif 3/2 bracket negatif 2 tambah 8. Okey. Saya dapat 11. Okey. Maka nilai M yang saya cari, ingat saya cakap M yang ini ialah M untuk nilai Y ni. Okey. Jadi M kita yang kita cari ialah 11. Sepatutnya dia jangan guna huruf M soalan ni. Sepatutnya dia guna huruf lain lah. Takut nanti orang keliru dengan M yang kecerunan ni. Sepatutnya dia gunalah huruf Y ke huruf lain lah. Okey, tak kisahlah. Yang penting M yang kita maksudkan ni ialah 11.